صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan Imam, pengurusi Al-Jatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita masuk dalam hadis yang berikutnya pada malam ni daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada hadis Sahih Bukhari yang diringkaskan oleh Imam Ibnu Abi Jamrah. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis ke-57. Nabi SAW makan waktu pagi hari raya. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa anhu min tariqin thani wa ya'kuluhunna witra. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah Nabi SAW tiada keluar berpagi-pagi pada hari berbuka puasa, yakni Aidilfitri, sehinggalah ia makan beberapa biji tamar. Dan daripada Anas daripada jalan yang lain yang kedua, dan ia makan sekalinya dengan ghasal, yakni dengan ganjil. Baik, malam ni kita nak tengok sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan amalan di pagi raya. Amalan pagi raya. Jadi antara sunnah Nabi SAW, sebelum kita nak pergi keluar untuk semayang raya tu, kita disunatkan untuk makan dululah. Dan makan yang disunnahkan itu adalah makan kurma, makan tamar. Jadi kita bajet kotak kurma tu janganlah malam raya buang. Kebiasaannya kita memang tak pandang lah kurma ni pagi raya. Last kali kita tengok kurma malam raya. Pagi raya orang tak layan lah kurma. Sebab tu kadang-kadang kita nak bagi derma dekat masjid ni, kita tanya dulu ada kurma ke tak ada. Saya kata kurma ni, hantar kurma punya banyak sampai macam stok lotus dah surau tu. Banyak sangat. Siapa nak makan kurma, makan satu dah, budak tak layan pun nak besar-besar. Tu pun pasal sunnah ya. Hari lain tak layan dah. Mujuklah Farm Fresh buat susu dengan kurma. Tidak pun tak layan dah kurma hari biasa ni. Makan kurma. Jadi malam raya tu, kalau ada lagi simpanan kurma dekat kita simpanlah sikit. Sebab kita nak makan pagi hari raya. Bukan makan rendang ke Ustaz? Dengan ketupat. Kalau tak ada kurma. Sebab apa makan kurma? Sebab kurma ni satu, nak menunjukkan bahawa pagi tu kita tak puasa. 30 hari kita tak pernah makan. Pukul 7.30, pukul 8 tak pernah makan. Maka pagi tu kita diarahkan jangan puasa. Maka kita nak tunjuk ke Allah, wahai Allah, aku ikut cakap kamu. Kalau kamu kata jangan makan, aku tak makan. Kalau kamu kata makan, aku makan. Maka maksudnya aku makan ni pun disebabkan perintah kamu. Jadi kita makan. Dalam riwayat lain menyebut Nabi SAW makan dalam keadaan witir, dalam keadaan ganjil. 1, 3, 5, 7. Macam tu lah biasa makan. Jarang makan 55. Tak, makan sikit gitu ya. Tujuan dia adalah sikit je nak menunjukkan bahawa kita ni tak puasa. Janganlah makan banyak sangat, ketupat, rendang segala macam sampai kenyang sangat jadi tak syok habis semayang lah. Khutbah pun kita lena. Hari biasa pun lena dah. Tambah makan tu pula. Tu memang hari-hari biasa memang menyerap tu Kalau pagi raya tu makanlah sikit sebagai syarat dia. Kalau hari raya Aidil Adha, tidak sunat kita makan dulu.
pergi semayang dulu. Sebab walaupun 9 hari bulan Zulhijjah tu kita dah puasa, esok tu tak puasa, tapi kita tak disunatkan. Semayang Hari Raya Aidilfitri sunat dilewatkan. Kita buat semayang ada sini, Doktor. Buat kira apa? 8.30. 8.30. Saya cadang kalau kita buat contoh, kalau kita buat semayang Hari Raya Aidilfitri pukul 9, Aidil Adha ni kita awal sikit. Awal 15 minit ke 8.30. Selalu semayang 9, Aidil Adha awal. Kalau 8.30, 8.15 boleh semayang dah. Sebab apa sunat lambat Aidilfitri? Kerana memberi ruang kepada geng-geng yang lambat bayar zakat. Dia lupa. Isteri bersadar, abang ni lupa tak bayar zakat. Okey. Hanya nak pengat aku banyak kali sangat. Dia punya ego. Tapi pagi raya dia lupa, dia kelam kabut, dia pergi cari amil. Takut amil sibuk, orang ramai, orang nak sembahyang dan sebagainya, jadi susah. Jadi bayarlah awal. Senang, orang nak buat agihan pun senang. Pagi tu lah kalut kelam kabut, nak pergi bayar semua, jadi bersalah. Katalah tak bayar, maka kalau tuan-tuan pergi dekat masjid, ramai lagi yang ambil peluang untuk bayar waktu tu. Maka Islam dia syarat letakkan pada kita supaya lambatkan, supaya memberi peluang untuk orang nak menunaikan fardu rukun Islam tu, supaya dia tak berdosa lah zakat fitrah tu. Adapun untuk raya Aidil Adha, kita tak ada sebarang kena-mengena dengan bayar zakat dan sebagainya. Sunat kita buat cepat supaya kita boleh cepat-cepat untuk buat korban. Habis 8.15, 8.30, paling lambat 9 lah. 8.50 tu boleh balik lah. Balik rumah, makan-makan sikit, bagi tenaga. 9.15, 9.30 semua siap dah, dengan parang, dengan pedang, dengan tombak, yang semua untuk lawan dengan lembu satgi nak buat korban tadi tu. Itulah sunnahnya, supaya kita buat awal sikit. Tapi tempat kami tak buat korban, Ustaz. Tak apalah, kita awal sikit supaya kita boleh pergi tempat lain juga untuk korban. Bukan supaya kami boleh makan awal bila balik. Makan tu memang sedia dah. Tu antaranya amalan baginda Nabi SAW. Pagi raya sunat kita ikut jalan lain. Kalau kita jalan, katalah rumah kita kat sini, kita main ikut jalan ni, balik kita ikut jalan lain, pusing jauh sikit baru balik rumah. Sebab apa, Ustaz? Rumah saya dekat, sebab apa nak pusing jauh lah, saya tak apa cerdik. Tujuan dia adalah supaya kita dapat jumpa dengan ramai orang lagi dan dapat ucapkan tahniah dan taqabbalallah. Kalau rumah kita dekat, tak dan jumpa jiran lah. Kalau kita pusing ke belakang tu, jumpa kawan-kawan kita dobat, selamat raya, taqabbalallah, tahniah, pusing, taman gitu, dapat pahala lebih. Sebab Usulut Tahani, kata Imam Suyuti, dikarang satu kitab yang kecil je, Usulut Tahani, benda-benda yang kita sunat ucapkan tahniah pada orang. Antaranya apa dia? Hari raya. Antaranya apabila orang sembuh daripada sakit, keluar daripada hospital, discharge. Pagi tadi, petang kita jumpa dia, kita ucap tahniah. Dapat baby, ucap tahniah. Macam tu. Kalau orang WhatsApp dalam grup kata, saya dah beranak, ada isteri saya selamat melahirkan anak, sunat kata tahniah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Allah Ibrahim AS, wa basyarnahu bi ghulamin halim, kami beri berita gembira kepadanya dengan kelahirnya seorang anak yang sangat baik. Maknanya mendapat berita beranak ni, kita ucap tahniah dekat dia. Kalau tak apa pandai, dia akan kata apa? Dia kata, beranak dah? Bukan tahun lepas dah beranak? Macam tu. Tu ciri-ciri tak apa betul otak dia. Baby kat dia lah isteri dia. Setahun 4 kali beranak pun isteri dia, baby kat dia. Dia sampai kerap sangat beranak, sampai klinik kesihatan tu parking satu van depan rumah dia. Dia tak ambil terus lah kat, sebab dia kerap sangat beranak. Biar dia, isteri dia, rezeki dia Allah bagi dia, nak beranak berapa pun tak apa. Kita punya part, bahagian, ucapkan tahniah. Okey. Tu antara benda lah pagi raya kita disunatkan. Baik. Masuk dalam amalan-amalan afdal pada hari tasyrik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mala amalu fi ayyamin afdala minha fi hazihi." Qalu, "Walal jihadu?" Qala, "Walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'."
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, daripada Nabi SAW, tidak ada amal yang lebih afdal pada amalan hari-hari ini, berkata mereka, dan tiada juga peperangan, berkata mereka, dan tiada juga peperangan, ia berkata, dan tiada peperangan, tiada jua peperangan, kecuali seorang lelaki yang keluar menghadapi bahaya dengan diri dan hartanya, kemudian ia tiada kembali dengan sesuatu. Saya baca bahasa yang tuan mudah sikit lah faham. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih baik dan lebih afdal kamu melakukan amal soleh kecuali pada hari-hari ini. Saya terang hari ini tu apa. Sahabat kata, tak ada amalan yang lebih baik. Walaupun dia tu pergi jihad fisabilillah pun tak boleh challenge amalan tu. Nabi kata, walau dia pergi jihad, kecuali dia pergi jihad tu sungguh-sungguh sampai berani, sampai mati syahid, dan dia habis harta dia tak balik apa dah, apa pun tak ada, macam tu susah berjihad yang paling tinggi, mungkin dia ni boleh challenge pahala tu lah. Okey, hari yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini ada dua pendapat para ulama. Satu adalah hari daripada Zulhijjah 1 sampai 10. Adapun Imam Bukhari meletakkan tajuk dalam kitab dia ni adalah hari-hari tasyrik. Maknanya 1 sampai 10 Zulhijjah tu ada satu pendapat ulama. 1 sampai 13 Zulhijjah tu itu pandangan Imam Bukhari dan beberapa ulama yang sependapat dengan Imam Bukhari. Maknanya 1 sampai 13 lah kita letak. Biasanya 1 sampai 10 Zulhijjah ni dia jadi hebat. Okey, saya cerita ringkasan sikit tuan-tuan. Dalam Islam kita ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Bulan apa tu bulan haram? Dia start daripada Zulqa'dah, bulan lepas Zulhijjah, kemudian Muharram. 3 bulan ni betul-betul Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu dia jauh sikit pada kawan dia, terpisah, nama dia Rejab. Jadi 4 bulan. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi kiraan Allah ketika Allah cipta langit dan bumi 12. Di antaranya ada 4 bulan haram. Okey, haram ni sebab apa? Haram ni saya tak mau cerita panjang sangat, dia start daripada jahiliah. Haram ni adalah ketika 4 bulan ni diharamkan perang, gencatan senjata, tak boleh fight, tak boleh bergaduh, tak boleh apa pun tak boleh. 4 bulan ni bulan yang tenang. Kata Imam Baihaqi dalam kitab dia Syu'abul Iman, wa baqiyat hurmatu syahrul hurum fi tad'ifil ujuri wal auzar. Bermula kemuliaan bulan-bulan haram ini adalah kerana Allah tingkatkan darjat. Maknanya kalau tuan-tuan buat baik dalam bulan tu, kita dapat double pahala. Kalau buat dosa, sama, fair and square, dapat 2 kali dosa. Dosa pun 2, pahala pun 2. Sepanjang 4 bulan ni. Bulan ni kalau tuan-tuan main kuliah, lebih banyak pahala daripada bulan Rabiul Akhir. Tuan-tuan main kuliah bulan ni, dapat pahala, derma, infak fisabilillah, apa saja nama kata baik. 4 bulan ni kita dapat pahala overall yang paling baik sekali lah. Okey, sekarang kita nak bawa kamera kita ni, nak zoom dalam 4 ni mana yang power. Kita kecilkan ruang kemuliaan dia tu. Dalam 4 ni, bila kita zoom kamera tu, kita akan dapat 1 bulan, namanya bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni dia adalah ada kemuliaan dia yang tertentu lah. Okey, kita buang 3 bulan tadi tu, kita fokus Zulhijjah. Ramadan dia tak masuk dalam 4 sebab Ramadan juri. Dia bukan peserta. Dia punya level lain dah. Dia duduk di bilik lain. Ini 4 dia level lain. Dalam 4 ni Zulhijjah, kita zoom lagi, zoom in lagi kamera kita tu, kita akan dapat yang paling hebat
Yang paling sempoi, power, puaka semua-semua sekali tu bila? 1 sampai 10 Zulhijjah. Ma min ayyamin afdalu min hadhil ashr. Tidak ada amalan yang dibuat oleh anak Adam lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada hari yang 10 ni. 10 ni kira hebat sekali ya. Kalau malam, trofi siapa pegang? Ramadan. Malam 10 malam terakhir Ramadan, itu tak boleh main dekat, tak boleh challenge. Tapi kalau pagi, kata ulama, boleh kat Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah ni, dia ada satu nilai yang sangat besar dalam Islam. Tapi Malang, bukan Malang ke? Bolehlah Malang. Banyak masjid yang tak, dia jarang highlight 10 hari yang besar ni. Kata Imam Sa'id bin Jubair, kalau boleh, la tudfi'u masabihakum fi hadal ashr. Kalau boleh, lampu rumah hampa jangan padam 10 hari ni. Sebab apa Ustaz? Suis rosak. Bukan. Itu kinaya simbolik. Ibadat jangan berhenti. Maksudnya malam pun rumah hang on ibadat, pagi pun on, manjang kira ibadat, macam tu je. Kerana kemuliaan 10 hari yang daripada Zulhijjah. Okey. Dalam semua Zulhijjah ni, hak paling power of the world mana? Pagi hari raya Aidil'Adha. Itu yang paling hebat sekali tu. Sebab apa dia hebat? Sebab dia ada puasa Ashura, dia ada hari raya, dia ada talbiyah, dia ada haji pula. Orang yang pergi haji pula, kita ada semua kemuliaan-kemuliaan ibadah tu berkumpul dalam 10 hari ni. Maka nilai 10 hari tu dia jadi tinggi. Kita ni, apa kita buat 10 hari ni, Allah suka. Apa kita buat pun Allah suka baik tu. Bukan bermakna kita tunggu nak buat baik pada 10 tu. Kalau kita ada duit, kebetulan kita ada duit nak bayar hutang time tu, maka ambil lah peluang 10 hari ni, usaha. Kalau kita boleh bayar hutang, dapat pahala lebih. Allah suka perbuatan tu. Dulu zaman-zaman kita pop ye naik motor dengan marka belakang sikit, naik Vespa zaman tak semayang tu, menari tunjuk langit semua tu. Sekarang jadi bagus dah, insaf, bertakwa, soleh, beriman dan bertakwa. Ganti balik lah semayang kita, ganti balik, derma banyak, buat apa saja baik yang kita buat, Allah bagi pahala banyak. Ustaz, saya nak puasa boleh tak? Boleh. Saya nak puasa 10 hari boleh tak? Tak boleh. Sebab hari 10 tak boleh puasa raya. 9 hang paling bertakwa sampai koyak sejadah sujud pun sampai 9 ya. Boleh puasa tak? Boleh. Saya nak puasa sehari ya, awal Zulhijjah boleh tak? Boleh. Saya larat nak puasa 2 hari? Boleh. Saya larat puasa 3 hari? Boleh. Up to you. Welcome. Silalah. Sampai bila? Sampai 9. Saya tak larat Ustaz, saya nak puasa 9 saja. Itu pun yang paling bagus. Hang punya level tak larat, balok liat, tahap lepat liat yang paling teruk sekali, 9 jangan tinggal. 9 nama dia adalah Hari Arafah. Sebab puasa Hari Arafah, setahun depan dan setahun akan datang diampunkan oleh Allah. Dan Allah tahu kita ni jadi dosa banyak. Sebab tu Allah buat jenis-jenis supaya Allah ampunkan dosa. Tanda Allah sayang kita. Kita ambil wudu, Allah ampun dosa. Kita jalan kaki semayang ni, ampun dosa, dapat pahala, tingkat darjat. Ampun pahala, ampun dosa, banyak. Ziarah orang sakit dapat pahala, sedia dapat pahala. Baca Quran tu, 1 huruf 1 pahala. Ya Allah, banyaknya. Sebab Allah tahu kita ni jenis banyak dosa. Sebab kita nak counter balik kita punya dosa tu, Allah buat macam ni, jadi pahala banyak. Jadi 10 hari ni tuan-tuan buat apa? Maksimum yang kita boleh derma, nombor 2 paling banyak daripada Ramadan. Ramadan baru ni kita derma banyak mana? Saya derma RM2,000 Ustaz. Saya agak-agak lah. Okey, bulan ni hang derma lebih kurang bawah sikit pada tu pun tak apa, lebih pun tak apa. Tapi kena berlumba-lumba. Malangnya tak banyak institusi agama, terutama Masjid Surau, yang highlight dalam 10 hari ni. Padahal dia hari yang hebat. Paling tak ada dalam 10 hari tu, kalau selisih Sabtu Ahad, kita boleh buat qiyamul lail. Sabtu Ahad 2 hari tu, buat qiyam dia 2 hari tu. Kena 2 hari tu hari yang hebat. Dan semua-semualah. Dan satu lagi amalan yang hebat, nama dia adalah korban. Korban ni tuan-tuan saya nak bak, dia bukan untuk orang masjid je, semua orang. Sunat muakkad untuk semua orang. Kita berapalah 700-800 macam itulah. Masuklah korban satu panggung.
Saya masuk dah Ustaz di Palestin. Boleh tak? Boleh je masuk Palestin. Jangan sebab murah. Kata Palestin Ustaz 150 ya. India 250 Ustaz. Selesai masalah saya. Benda kita paling sayang kat dunia ni apa? Habil dan Qabil dia sayang tak? Sayang apa? Sayang benda ada kat dia. Habil, Qabil. Qabil dia sayang harta dia sebab dia tanaman, dia buat main lah. Tapi dia buat main tanaman yang tak canggih, busuk-busuk lah, sayur. Kalau pukul 12 sayur nak bagi kat Rebi Cina petang-petang main ambil kan, nak bagi kat itik macam tu dia bagi belen dia. Tapi Habil ni dia bagus. Dia bagi yang terbaik, kibas yang terbaik, kambing bulu dia terbaik apa semua elok bagi. Maka Allah terima daripada Habil, tak terima daripada Qabil. Dia pun barah lah kes panjang, jadi bunuh-bunuh dan sebagainya. Cuma saya nak jadi mereka bagi apa mereka sayang lah. Nabi Ibrahim korbankan siapa? Anak dia yang dia paling sayang sekali. Lama tak jumpa. Maka dia sembelih. Jadi kita benda apa kita paling sayang sekali? Harta kita lah. Sayang tak? Saya tak sayang harta saya. Tak sayang pun metang ni. Sayang lah tak? Jadi bukan Allah nak ambil semua. Sikit je bagi. Tak maulah bincang pasal hang Coldplay beli-beli, tak cerita lah macam tu. Tiket baik-baik gitu. Benda-benda lain, contoh renovation rumah kita kadang-kadang main sikit 700-800 je korban. Saya jumpa Rohingya seorang, dia kata kat saya, Ustaz, kampung dia sebelum dirosakkan oleh orang kampung dia dulu tu, dia bakar kampung dia halau, dia kata kat saya, kampung kami ada lebih kurang 20-30 rumah dan semua kami buat korban dia tu. Semua kami buat korban masing-masing lah. Hang korban aku tukar dengan hang masing-masing lah. Seekor lembu tu kami buat kenduri besar-besar, semua orang main makan apa semua tu. Semua orang buat korban. Lepas tu dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, masjid kita ni keliling kita ada 5,000 orang. Takkan 3 ekor yang lembu masuk? Saya rasa macam kena langgak dengan traktor tu. Ayat dia tu macam kena tampak boya. Betul juga. Sebab kebanyakan orang ingat korban ni dia hanya untuk orang masjid sahaja. Aku tak terlibat pun tak apa. Jadi banyaklah benda yang kadang-kadang kita tak fokus. Padahal kalau kita fokus boleh je. Kadang kita beli bahan-bahan untuk komputer, game dan sebagainya, mungkin lebih banyak costing daripada korban yang kita buat. Atau kita spend untuk upgrade barang-barang dalam kereta kita, speaker dan sebagainya, yang elok mungkin dia lebih besar pada korban. Jadi kita carilah satu ruang yang ada bagi boleh buat juga korban, tanda kata syukuri nikmat Allah. Allah bagi kat kita nikmat. Carilah masjid timah ada, tak ada, masjid besi ada, masjid papan ada, masjid plastik ada, masjid tak siap lagi. Carilah masjid mana pun buat. Habis dah Ustaz, kami tak dan. Cari tempat-tempat lain. Habis dah Ustaz, tak ada. Okeylah, tak apa. Carilah luar negara ke apa ke. Jangan kita ni tak korban terus ya. Melainkan memang betul ekonomi kita ada masalah. Tak dan Ustaz, saya ni anak macam ni sakit lah apa semua. Itu di luar kawalan lah. Tapi setakat biasa, saya rasa kita, kalau kita tak sempat buat tahun ni, kita tolong masukkan dalam senarai kepentingan di dalam fikiran dan hati kita dan keluarga kita, korban. Kalau boleh tahun ni buat kat kita, tahun depan buat kat atas nama isteri kita, tahun depan pula anak yang besar-besar dah balik semua buat atas nama dia. Nanti lepas 2-3 tahun giliran kita naik balik. Lepas tu dia ulang lah, biar korban tu dia ada. Afdalnya korban ni kita ambil sikit lah. Sekadar tapak tangan tu kita ambil. Lain semua bagi kat masjid, buat pengedaran. Lebih banyak orang miskin dah kan, lebih baguslah pahala kita dapat ganjaran yang sangat banyak. Bagi kita ni selalu makan dah daging ni. Orang miskin ni dia jarang lah makan. Kami tak tahu lah nak cari mana orang miskin Ustaz. Ada orang miskin jenis minta. Ada jenis orang miskin dia jenis diam gitu, jenis tak expose diri dia, macam tu ada juga. Pihak masjid perlu untuk update selalu orang-orang miskin. Mungkin tahun ni dia tak miskin, tahun depan dia miskin. Dulu sebelum Covid dia okey, lepas Covid dia senarai dengan orang miskin. Tapi list kita tak update. Jadi kita tak masukkan nama dia. Kesian kat dia. Jadi kita update selalu. Kadang-kadang ada suami okey, lepas suami tak ada, jadi kelang kabut kat rumah, maka dia boleh masuk dan senarai kita bagi daging korban pada dia.
Sebab korban ni dia milik orang miskin. Kalau seluruh daging korban tu kita sembelih, kita edarkan kat semua orang-orang biasa dan semua orang, tapi kita tak bagi kat orang miskin, satu tumpuk pun tak sampai, maka lembu tadi tu dia tak dinamakan korban. So kita ni menumpang orang miskin sahaja. Kita bukan pemilik korban lah, pemilik lah juga. Jadi kita bila korban ni, dia bukan saja nak korbannya, lebih pada silaturahim, pakat mai, tolong dan sebagainya. Bukan kita cekak pinggang mana daging yang kurang lambat lah, apa semua duk marah gitu. Kata dia, kami sembelih 5 ekor, asal nak kena sembelih seekor lagi. Baru dia beringat sikit. Dia main kira nak bagi duit, mana lagi aku mana, duk main arah kita pula. Mainlah tolong sama-sama supaya kita dapat hubungkan silaturahim yang banyak dalam korban ni. Cuma saya nak pesan, kalau boleh masa korban ni janganlah tak semayang. Saya sedih kadang-kadang tengok orang korban sampai Zuhur. Dah sampai Zuhur dah buat apa? Bawa lah spare baju ke apa. Macam tuan-tuan dekat balik rumah saling baju main semayang. Kadang sedih tengok orang duk semayang Zuhur, dia pun duk sembang ataupun duk buat kerja lagi. Saja duk minum teh pagi tadi tak habis tu, duk gelak sembang tu, orang semayang Zuhur. Dia ingat dia korban tu besar dah, tak semayang Zuhur pun Tuhan tak marah. Ramai orang dia rasa tak apalah, aku ni dah buat benda besar dah, takkan Tuhan nak marah aku. Aku dah korban dah. Sama ada aku masuk panggung atau aku orang yang buat kerja daripada pagi sampai petang, aku buat kerja ni untuk korban ni, takkanlah Tuhan nak marah aku. Tak semayang sekali tak apa kot. Walaupun hang korban 800 ekor pun sembelih, lapar, buat kerja, tetapi kita tak semayang, kita bukan kategori orang yang hamba yang baik. Semayang kategori hamba, korban satu bahagian, dia sunat muakkad. Adapun semayang hukum dia fardu. Jadi apabila 10 hari yang daripada Zulhijjah ni, ada banyak benda-benda macam ni lah dalam agama ni, maka memberi nilai yang sangat besar pada hartanah 1 sampai 10 hari tu, nilai dia jadi naik sebab ibadat yang terlalu banyak. Dia sesuatu benda tu dia nak naik dia punya nilai hanya dengan ibadah berkaitan agama lah. Dalam surah Isra Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bumi Palestin tu, barakna haulaha, kami beri keberkatan di sekitar dia. Sebab apa bumi Palestin tu diberi keberkatan sekitar dia? Ulama bagi tahu, di situlah penempatan para anbiya Bani Israel ni banyak naik di situ. Di situlah jejak-jejak kaki para anbiya untuk dakwah orang. Di situlah dikuburkan para nabi dan dikuburkan para pengikut nabi yang soleh. Maknanya sekitar tu, hartanah kawasan Palestin tu, Allah kata Allah beri keberkatan. Bukan keberkatan tu disebabkan ada bangunan, disebabkan apa-apa, tetapi bila ada amal yang soleh, maka Allah akan angkat martabat kawasan tu. Sebab tu Nabi SAW sebut, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul iladi ilallahi aswaquha. Cebisan tanah muka bumi yang Allah paling suka kat dunia ni adalah apa? Masjid. Sebab apa Allah paling suka? Sebab di situ digunakan untuk semayang, untuk ibadat, untuk buat benda baik. Kita tak buat benda jahat, kita tak buat maksiat dan sebagainya, maka kawasan tu dia jadi mulia. Dan tempat yang Allah paling tak apa minat, market, pasar. Di situ kebiasaannya pembohongan berlaku, kebiasaannya derhaka pada Allah akan berlaku, kebiasaannya dedaharat akan berlaku. Maka mana-mana lokasi dan kawasan dan tempat yang sama ada benda-benda macam tu, menjadi tempat yang tak diminati oleh Allah. Mana saja tempat yang orang buat baik, Allah suka. Walaupun masjid tak ada, tapi kita buat baik, bawah pokok, buat zikir, buat kelas taklim, apa benda-benda baik kita buat, kawasan tu dia akan jadi hebat dan tinggi dia punya nilai dia di sisi Allah. Masjid kita tengok, kapet kita nak dibandingkan dengan kapet hotel 5 bintang dekat Kuala Lumpur ke, kat Pulau Pinang ke, ENO ke apa ke. Hebat lagi kapet di hotel tu. Tapi sehebat-hebat kapet di hotel, orang masuk pakai kasut.
Kapet surau masjid ada lah yang mahal, mungkin yang biasa, atau surau-surau bawah flat biasa-biasa je. Tapi kapet yang biasa tu hang takkan masuk dengan kasut. Sebab kawasan tu dia ada kaitan dengan Allah. Baitullah, rumah Allah. Surau guna untuk ibadat pada Allah. Apa saja kena mengena dengan Allah jadi mulia. Tandas di hotel, dia punya jubin dia punya mama dia dinding tu jauh lebih elok daripada dinding kita ni. Tapi di situ orang guna untuk pergi tandas, untuk kencing dan sebagainya. Di masjid, di surau orang tak buat tu. Kasut pun pula kemuliaan Allah letak. Sebab tempat tu, kawasan tu kita guna untuk buat benda baik. Maka balik pada Zulhijjah, apabila Zulhijjah ini menjadi hebat dan mulia kerana amal soleh yang ada dalam Zulhijjah tadi tu, maka kita niat dan kita azam, kita perbanyakkan amal soleh kita pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi Imam Bukhari dia lajakkan sikit, kemuliaan tu bukan 10 hari je, sampai hari ke-13. Sebab dia kata amalan yang afdal pada hari-hari tasyrik. Maknanya 11, 12, 13 tu lajak lagi. Boleh. Maksudnya sampai semua hari tu, apa saja baik yang kita nak buat, kita buat. Terutama sembahyang sunat lah, benda-benda sunat lah. Benda fardu tak boleh banyak lah, dia fix dah, tak boleh ubah dah. Fix deposit, subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, dia sama je. Yang boleh tambah benda-benda sunat. Banyak mana pun boleh. Derma, infak, puasa, rajin puasa lebih, tak rajin puasa hak mana larat je. Jadi apa pun jangan tinggal 9 hari bulan, kerana itu adalah waktu mustajab doa. Banyak benda yang Allah Ta'ala letak pada hari-hari itu. Okey, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita berhenti sini dulu. Saya nak cakap sekat tuan-tuan, nanti kita jumpa pada hadis 59. Saya nak cakap kat tuan-tuan satu benda berkaitan apa yang berlaku baru ni lah, sebagai satu panduan untuk kita. Baru ni yang menggemparkan negara tu adalah kes seorang budak lelaki 20-an, dia student, dia bunuh kawan dia, markah dia lah, girlfriend dia, bunuh dan bakar. Laki ni dia ada kawan dengan satu budak perempuan. Kawan ni bukan kawan biasa lah, kawan ni sampai terlajak, sampai berzina dah. Dia student lagi. Budak perempuan tu dah habis belajar untuk kerja di kedai makan macam tu lah, fast food macam tu. Laki ni tak tahu dia tahu ke perempuan tu mengandung atau tak tahu perempuan tu mengandung. Tapi bila dia pun dah mula bertunang nak menikah dengan perempuan lain. Bila perempuan ni tahu, kata hang ni dah lah, hang telah rosakkan aku, telah mengandungkan aku, berzina dengan aku, mana kau yang cari perempuan lain pula. Dia kata aku nak jumpa hang. Jumpa main, sembang dalam kereta, bergaduh. Alah apa gaduh lah, siapa nak bertanggungjawab lah apa semua. Lelaki ni kata sebab baby ni lah jadi masalah kan. Dia keluar pada kereta dia pergi ambil parang, bawa siap lah. Maksudnya dia memang ada intent untuk benda tu lah. Bawa mai, dia potong, bunuh perempuan tu, nak keluarkan baby daripada perut. Dia mati lah. Saya dah ingat Kalimantan ke, Jakarta ke, Brazil ke apa hak jenis kena sungai besar, Selangor. Dia tarik perempuan tu turun pada kereta, dia bibur kat semua tepi tu yang ada parit tu, dia balik rumah. Dia balik rumah, jadi serabut kepala otak. Orang tahu ke, nanti orang tahu ke apa ke, dia tak tenang. Esok pagi dia bawa main petrol apa semua, dia bakar. Pukul apa? 9 pagi dia bakar. Lepas tu dia belah, dia tinggal perempuan tu, dia bakar. Orang lalu situ cerah pagi, tengok berasap, apa benda ni berasap, dia pemain tengok, nampak macam tangan kaki manusia ke. Telefon polis. Pukul apa polis? Pukul 9 dia telefon. Pukul 1 polis angkut dia. Polis memang champion of the world lah, polis Malaysia. Dulu di Batu Feringgi
ada pelancong China 10 orang, lagi perempuan. Depa main dukung-dukung apa, tak pakai apa, duduk tepi pantai, duk merepek. Orang buat report polis. Saya rasa hari yang sama, petang tu dia bangkut dah. Polis ni bukan kata hang pakai baju, tak pakai baju boleh cara jumpa. tambah hak biasa-biasa ni, jangan harap lah segala macam mak nikah depa ada. Tak apalah, dia kena angkut. Cuma saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, bila tanya kat kawan-kawan dia, depa kata dia ni bukanlah jenis orang pelik ke tu. Budak ni okey, student yang biasa semua orang. Dan budak perempuan tu yang dibunuh tu pun okey, tempat kerja bos dia pun kata dia ni bukanlah satu pelajar, satu pekerja bermasalah. Okey, dia biasa-biasa lah semua, tak ada apa. Punca dia adalah bila seseorang tu, bila dia marah, dia boleh hilang kawalan dia, kawal diri dia. Bila orang tu marah, maknanya Nabi SAW kata marah tu dia daripada syaitan. Syaitan ni dia dibuat daripada api. Api ni bila dia menggelegak ataupun dia marak menyala, maka menyebabkan orang, badan manusia ni, psikologinya dia akan jadi macam membara bakar gitu. Darah dia akan naik. Sebab tu kita tengok orang yang marah ni, muka dia jadi merah, mata dia jadi merah. Sebab darah dia mula bergerak ke semua badan dah, menggelegak darah dalam badan tu. Dia boleh bertindak di luar daripada kawalan dia, sebab bila dia tak kawal marah dia. Sebab tu Nabi SAW sebut, orang yang kuat bukan orang yang boleh tumbang kawan masa fight, gusti dan sebagainya. Dia boleh kawal perasaan marah dia. Jadi bila kita marah sangat, maka apa Nabi ajak pada kita? Dua. Satu, marah daripada syaitan. Hendaklah kamu segera berwuduk apabila kamu ni marah. Nampak macam marah sangat, nampak macam temper sangat, pendek wuduk. Wuduk ni dia akan meredakan kemarahan tadi. Kerana wuduk tu bila kena ayak, maknanya syaitan tu daripada api, dia meredakan sikit. Tegangan tu dia akan kurangkan sikit. Kalau tidak, katalah nak akses ke tempat wuduk untuk basahkan badan tu, dia lambat, maka pilihan kedua kita yang segera dan cepat, apa kita boleh buat? Ubah posisi kita. Nabi ajak kita, bila hampa berdiri, kalau hampa tengah marah, kalau hampa marah, hampa duduk. Dudukkan dia. Tolong dia tu duduk mengamuk, memang sini abang, duduk dulu. Duduk apa? Duduk dia buat gitu. Biasa marah kan, kita pujuk dia suruh dia duduk. Dia duduk tu, dia tengok tempat lain tu, dia marah lagi, tapi dia tak bergerak agresif dah. Kita bagi dia duduk. Bila dia berdiri, dia boleh buat tindakan yang apa-apa yang kita payah nak kawal dia, bagi dia duduk. Kalau dia marah juga, Nabi ajak dia baringkan dia. Tak apa abang tidur dulu. Tapi dia mesti bara, aku duduk tidur, aku duduk marah, so aku tidur apa? Jadi tindakan tu akan menyebabkan dia ni. Atau posisi ubah, atau lokasi dia ubah. Bila dia duduk di situ, syaitan akan gerudi dia dengan marah, gerudi bagi dia marah sangat. Bila kita ubah posisi, syaitan kena buka gerudi lain pula, nak bagi dia marah balik. Ubah dia lokasi, dia nak ubah. Dia lambat sikit marah bila ubah posisi dia. Nabi ajak je. Sayyidina Umar, bila dia bara sangat, dia buat apa? Dia cari Nabi SAW, dia nak bunuh. Dia bara sangat. Muhammad ni bagi rosak orang, bagi pecah belah masyarakat. Kami elok-elok jahiliah semua berhala, dia main buat pandai. Aku nak bunuh dia. On the way duduk jalan tu, orang jumpa, "Hai Umar, semangat sangat pergi mana?" "Aku nak pancung Muhammad. Dia ni masalah." Ada orang kata kat dia, "Hang sibuk dengan Muhammad apa? Hang pergi jaga family hang lah. Adik hang pun masuk Islam, hang duk buat teruk." Marah dia. Terus dia pergi rumah adik dia. Dia ketuk kuat. Ketuk pam, ketuk lah. Sehingga adik dia dengan suami dia, dengan seorang lagi guru Quran yang ada situ, 3 orang dalam rumah tu, takut. Mereka pun sembunyi. Guru Quran tu dia lari sembunyi belakang tu, dia takut. Sayyidina Fatimah adik dia, dia tahu itu adalah siapa? Itu adalah abang aku, dia marah. Habislah. Dia pun buka pintunya. Terus dia tanya, "Hang masuk Islam ke? Hang masuk Islam ke?" Dia tanya. Adik dia steady. Adik dia kata kat dia, "Apa pendapat kamu kalau Islam lebih baik daripada agama nenek moyang kita?" Ayat tu menyebabkan dia makan penampak adik dia. Dia kena tampak, dia jatuh adik dia, darah di hidung. Sayyidina Umar bila tengok, dia macam cool sikit lah. Dia tanya, "Hang baca apa tadi?"
Aku baca Quran. Mai sini, aku nak tengok apa dia. Hang tak boleh baca. Hang mesti mandi dulu. Hang tak bersih. Sayyidina Umar ni, dia tengah marah. Sepatutnya dia buat apa? Mandi apa mandi? Mai tang ni. Dia boleh marah, dia boleh ambil tak? Dia ambil. Tapi dia ikut. Dia pergi mandi dulu, baru dia mai. Setengah ulama sirah kata sebab dia, salah satu sebab yang Allah pilih dia untuk masuk Islam, sebab dia ada nilai penghormatan terhadap Quran tadi. Dia nak pegang lah. Walaupun dia tak Islam, tapi dia pergi mandi, maksudnya dia ada sedikit kemuliaan. Sebab Allah muliakan dia, sebab dia hormat dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian bila dia mandi tu, kita wuduk je. Bila mandi maknanya dia reda marah, dia ubah lokasi, ubah posisi, ubah tempat. Bila dia mai balik, dia baca surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. 1 sampai 11, 1 sampai 5 dia baca. Ubah pendirian dia. Kemudian dia kata, mana Muhammad? Tapi gaya tanya yang kedua ni, gaya dia tu dah berubah dah. Daripada tadi macam nak marah, sekarang dah macam tak marah dah. Sebab itulah marah tadi. Jadi bila di rumah, kita rajin juga berkelahi dengan isteri kan. Fight mulut lah, tak lah fight tarik rambut semua. Bila bergaduh, dia memang suasana tu adalah sate untuk syaitan. Kerana dia akan kipas dua-dua orang bagi gaduh. Terutama dia akan pergi kat isteri, lawan. Takkan nak biar. Suami hang memang tak guna punya. Suami hang bukan tolong hang. Hang yang duduk buat rumah. Hang je balik bawa keluar ayam daripada peti ais. Suami hang baca telefon dia. Anak pun dia tak urus. Tu sekarang dia nak fight dengan hang. Hang fight, jangan biar. Time ni lah masa hang lama dah hang duduk diam. Syaitan perangat dia. Suami ni pula ada ego dia. Masing-masing fight. Kalau dibiar suasana tu berterusan, boleh jadi satu bercerai, atau satu lagi kena kungfu panda, kena terajang, melekat di dinding. Either one lah, apa-apa boleh berlaku di situ. Maka sebagai suami kena buat apa? Rasional fikiran yang lebih logik. Kena tak boleh serah pada orang perempuan. Orang perempuan ni otak dia seminit. Cerai saya, dia tasbih. Beli kat dia tasbih tu, dia punya tasbih dia, cerai saya. Dia ditasbih ke tu. Bila dia tengah marah. Bila dia dah okey semua dah, dia main peluk kat bahu kita. So ni lama dia buat gitu. Tadi dia otak dia macam tu, jenis minit ke tu. Tapi kalau kita bagi dia, hang nak aku cerai, nah aku cerai, dia menangis dekat tong gas Petronas. Nangis. Padahal dia minta, kita bagi dia menangis. Dia otak seminit. Sebab tu cerai tak ada kat tangan dia. Cerai ada kat laki, sebab laki dia punya rasional fikiran dia elok. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia main high, dia emosi tak stabil. Semua orang dia nak marah. Ada hari haid manjang, dia seronok, tak ada apa, lawak bodoh pun dia gila sampai 2 hari gitu. Macam tu. Jadi kita tahu keadaan tu. Kalau Allah bagi kat orang perempuan mampu hari-hari kena cerai. Dia duduk kat depan rumah gitu, duduk lap kereta, tapi duduk kat tayar kereta, duduk sedih gitu. Haji, awak sedih ingat ni? Kena cerai. Kena cerai lah. Berapa kali lah? Hari ni 13 kali kena cerai lah. Oh, aku teruk dah. Dia tak okey lah. Aku 42 kali. Tak masuk petang lagi. Abang balik, abang pergi mana? Lepas ceramah duduk makan dengan ustaz. Makan, balik lambat, cerai pula. Esok pagi ni abang, aku cerita mana? Allah, aku cerita, tak ingat lah. Asal nak cerita pun. Orang cerita, cerai abang. Cerai pula. Mampu lah dia kena cerai. Jadi kita tahu apa kita buat. Orang lelaki jangan duduk di rumah, masuk dalam bilik. Marah kan? Marah, fight aku tu. Tak apalah, kita masuk dalam bilik, kunci pintu, biar tenang sikit keadaan. Tapi bila kita masuk dalam bilik, kadang isteri dia gangster. Dia mai kat pintu, dia tengok pula. Oi, mai lah gaduh. Penakut lah masuk dalam bilik tu. Kata duk pergi gym semua, dengan perempuan pun takut. Oh, jadi pandai lah. Kita pun keluar tu, mai nak pergi mana? Mai lah. Tak puas hati, tadi tu baru cakap sikit tu, takut tu, tahu tu ada salah, sebab tu nak belah. Selagi duduk jalan tu, duduk perangat kita. Syaitan duduk belakang dia, boh pergi macam tu. Kita pun ambil kunci kereta, kunci motor, malah gaduh dengan hang. Menang gaduh dengan isteri pun bukan ada faedah pun. Orang kata hang menang gaduh dengan perempuan leceh, dia pun belah. Start motor, dia belah. Pergi kedai, mamak, tarik hal dia, time masalah, sebab dia nak hilangkan masalah dia. Dia naik motor jalan, isteri dia ambil kereta, hambat pergi ke tepi motor, buka tingkap. Isteri dia tahu, oi takut lah.
Takut apa? Duduk rumah pun takut, luar rumah pun takut. Dia main hambat kita. Jenis aku tu, hang terimalah. Itulah dosa hang masa hang muda dulu Allah bagi isteri hang champion aku tu. Untuk Allah ampun dosa hang. Kita ubah lokasi tu, dia akan risiko untuk berlaku benda lebih berat, dia akan hilang. Tak apalah hampir mana-mana isteri duduk rumah, tapi pukul 11 ke 12 hang balik Maya pergi beli chicken chop ke apa-apa dia suka tu, hang beli Maya balik rumah. Dia duduk tunggu kat rumah. Masuk tu. Dia tengok macam bini bomo siam. Masuk buka pintu main tu fight ke tu. Tapi kemarahan tu akan hilang dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang biar kita supaya membaca isti'azah apabila kita sedang marah. Marah ni yang tak betul, tuan-tuan tak boleh kawal lah. Dia kalau marah ni ustaz pun dia tak kira. Tuan-tuan pergi umrah, sekarang ni pula musim Pak Arab duk ranjau semua orang. Bilik depan hotel dia bagi kat Turki banyak lebih, dia bagi kat dia tu. Kita dengan jemaah semua sampai, Arab kata hotel hang tak ada, hampir melingkup pergi hotel kat Miss Falah belakang tu. Dengan jalan 200-300 meter. Janji kat Malaysia, Sofwah Tower, turun-turun terus tak pakai kasut boleh sampai dah. Tapi kita nak pergi habaq macam mana kat jemaah dengan perjalanan letih, berhenti pula 2 jam dekat mana ke Dubai untuk transit, naik balik dengan tukar KL mati kapal terbang, jadi berlemuh turun dari situ dengan bas tunggu, silap jalan tunggu kawan tu pula. Sampai hotel semua orang dah maksimum letih lah, super letih lah. Hampir habaq daripada hotel tak ada. Masa tu dia tak nampak hang ustaz dah. Bodoh kayu tak ada otak. Tak kira lah ustaz ceramah ke, jangan atas sikit pada pusat ke. Time tu dia bara, dia timaki hang gila-gila betul. Lepas tu dia nak makan lah, dia kira nak marah lah. Tambah tuan-tuan pergi haji kan, lagi besar ujian Allah bagi macam-macam. Kadang-kadang yang tu yang ni lah, buat makan lah, buat apa lah. Jadi ujian kot kita. Jadi bila kita marah, nak marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi ayat saya bagi tahu kat tuan-tuan, boleh baca ayat surah Mukminun ayat 96 97. Kau 97 98 saya tengok. Ayat ni tolong hafal. 2 ayat ya. Baby baru beranak pun boleh hafal ayat ni. 97 98 saja. 97 98 surah Mukminun. Muka surat 348 dalam Quran. Ada handset boleh buat tulis dia punya macam pin kat ayat ni. Muka surat 348 surah Mukminun ayat 97 98 juzuk yang ke-18. Apa ayat dia? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maksud dia, aku minta pada kamu wahai Allah supaya terpelihara daripada bisikan syaitan, dan aku minta pada kamu supaya dia jangan dekati aku, jauhkan aku daripada dia. Bila tuan-tuan rasa macam nak marah, ada tak marah kat staff ke, marah kat bos kita ke, yang boleh hilang, aku tak boleh tengok dia ni, tak boleh duk buat macam tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca. Kerana apabila kita dalam keadaan marah, tindakan tu di luar kawalan jadi susah. Nanti lepas kita dah reda dah, dia akan jadi masalah nanti. Moga-moga 2 ayat tadi tu boleh jadi panduan untuk kita apabila kita dalam keadaan marah. Okey, itu saja yang boleh kita share pada malam ni. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tak kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.